Tapi kata-kata Latifah Koya ni bercanggah pula dengan kata-kata Tan Sri Datuk Seri Puan Sri Syafiee Abdullah kan, dia kata dia prerogatif agung has full power dan sebagainya. Lalu kita pun kadang-kadang lawyer dengan lawyer ni pun tak boleh setuju walaupun dia baca benda yang sama tapi tafsiran mereka berbeza-beza. Ya, itulah tu. Tapi saya beginilah, seperti mana yang saya sebutlah, PMX ini cukup sedar bahawa kerajaan perpaduan ini dicadangkan buah fikiran daripada Yang di-Pertuan Agong. Dan tak mungkin kerajaan perpaduan itu dapat ditubuhkan melainkan dengan campur tangan Yang di-Pertuan Agong. Ya. Dan Yang di-Pertuan Agong dah cakap sebenarnya dia cadangkan itu bukan hanya pada Anwar. Lebih awal lagi dia dah cadangkan pada Muhyiddin. Tapi Muhyiddin tolak. Ya, dalam kes Anwar terima. Ya. Dan bila Anwar terima, bila dia dah faham bahawa kerajaan itu adalah hasil daripada buah fikiran Yang di-Pertuan Agong, Anwar tidak akan ketepikan Yang di-Pertuan Agong. Ya. Walaupun sekiranya apa yang katakanlah kita setuju dengan Latifah Koya bahawa kuasa sebenarnya adalah kuasa PMX. Agong hanya dengan nasihat dia kena ikut nasihat yang diberi. Ya, dia sebenarnya Agong tak ada kuasa. Ni itulah yang saya kata, yang apa Latifah cakap dengan apa yang Syafiee Abdullah cakap tak selari, bercanggah. Saya cadangkan dia orang berdua ni jumpa, buat forum, debat. Kita tengoklah mana satu yang betul. Ada debatnya. Tapi setakat ini begitu. Tetapi yang saya nak sebut ialah oleh kerana PMX memahami kerajaan ini berdiri dengan sokongan daripada Yang di-Pertuan Agong, tidak mungkin yang PMX akan sanggah kehendak Yang di-Pertuan Agong. Tapi dia akan duduk dan dia berbincang. Dan dia mungkin dalam kes ini oleh kerana kita ahli politik. Agung sepatutnya dari satu konteks is above politics. Kan? So maknanya untuk PMX membuat keputusan itu, PMX sedar bahawa orang akan kata, yalah awak buat keputusan itu kerana awak takut pada Najib, kerana ada kepentingan politik. Ya, maka lepas dibincang, diserah kepada Agung untuk membuat keputusan. Ini saya punya andaian lah. Ya, pasal saya tahu bahawa inilah kemungkinan yang paling mungkin apa yang telah berlaku. Ya, PMX beritahu pada Yang di-Pertuan Agong pandangan dia begini, tapi terpulang pada Yang di-Pertuan Agong untuk membuat keputusan. Ya. Because we don't want the Agong to be on the other side. Ya. So kalau kita macam Agong kata macam ni tapi kita sanggah, ya, maka Agong kemungkinan dia kata dia orang ni tak hormat. Tapi Latifah Koya dia sambung juga, dia kata perkara 40 dalam kurungan 1A perlembagaan adalah jelas Agong akan menerima. Dia sebut nasihat apabila lembaga pengampunan memberi nasihat, baginda terpaksa menerima. Dan kalau dari segi literalnya dia sebut macam tu, memang macam mana pun dia kena terima. Macam seolah kalaulah kata ialah tanpa menilai apa-apa pun, rubber stamp lah. Rubber stamp lah tu kan. So itulah saya kata yang bercanggah dengan Syafiee Abdullah. So mana satu yang betul? Dia akhirnya yang saya nak sebut bukan sekadar isu legal, bukan sekadar isu perundangan. Kerana kerajaan ini yang dibentuk ini luar biasa. Betul. Ianya dibentuk atas nasihat Yang di-Pertuan Agong. So dalam keadaan itu Anwar yang memahami hakikat itu sudah pasti akan mendengar ataupun menyerahkan pada Agong dan tidak akan sanggah kalau sekiranya Agong inginkan sebaliknya. Walaupun Latifah Koya kata undang-undang begini. Can you imagine Anwar, boleh kita gambarkan Anwar pergi pada Agong dan cakap Yang di-Pertuan Agong, ini nasihat yang kamu kena ikut. tak mungkin berlaku begitu. Kan? Dan dalam soal sejarah yang kita nampak yang 5 tahun yang kebelakangan ini, Yang di-Pertuan Agong telah bertindak dengan bijaksana dalam keadaan kekuasaan yang tidak mutlak baginya, tetapi dia boleh menghasilkan kerajaan perpaduan. So benda ni maknanya ianya merupakan proses rundingan, perbincangan
saling hormat menghormati, bukan soal yang di Pertuan Agong ni perlembagaan, awak kena dengar cakap aku. Tak ada. Tapi kalau Latifah Koya jadi Perdana Menteri mungkinlah. Kalau dia jadi Perdana Menteri mungkin dia cakaplah dengan Agong macam tu. Mengikut ni klausa ni, saya punya nasihat tuanku kena ikut. Mungkin dia buatlah. Tapi dalam kes pendekatan Anwar tidak begitu. Kerana hubungan kita dengan yang di Pertuan Agong cukup mesra. Unlike, tidak seperti zaman Muhyiddin. Ini orang bersatu, orang PAS kena faham. Itulah. Yang sanggah yang di Pertuan Agong berkali-kali adalah Muhyiddin. Itulah tu.